Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang dikasihi sekalian, pada video PDPR yang lalu Ustaz telah sediakan, kita telah bincangkan tentang asbabun nuzul bagi ayat-ayat hukum tingkatan 4 dan tingkatan 5. Daripada 8 tajuk yang kita pelajari, 7 tajuk daripadanya mengandungi asbabun nuzul. Okey, insya-Allah anak-anak yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan bincangkan tentang sebab wurud hadis. Anak-anak yang dikasihi sekalian, hadis hukum yang kita pelajari di tingkatan 4 dan tingkatan 5 ada 9 tajuk. 4 tajuk hadis hukum di tingkatan 4 dan 5 tajuk hadis hukum di tingkatan 5. Dan untuk maklumat semua, sebenarnya 9 daripada hadis hukum tersebut, satu hadis hukum sahaja, iaitu hadis bab 2 tingkatan 5, hukuman zina. Itu sahaja yang ada sebab wurud hadis. Okay, anak-anak yang dikasihi sekalian, apa maksud wurud hadis? Wurud hadis ialah sebab hadis itu diucapkan. Kenapa hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW? Dan untuk pengetahuan semua, sebab wurud hadis pernah keluar dalam peperiksaan SPM ya. Dia sebagaimana sebab nuzul ayat hukum juga ya. Jadi sebab wurud hadis pada tahun 2018 ada soalan, jelaskan sebab wurud hadis di atas. Okey, cuma hadisnya berbeza sebab tahun 2018 masih lagi KBSM, dan pada ketika itu ada beberapa hadis yang ada sebab wurud hadis. Manakala bagi tajuk KSSM kali ini ada satu saja anak-anak, ada satu hadis ini saja daripada 9 hadis yang kita pelajari ada sebab wurud hadis. Oleh yang demikian, kita mesti menguasai sebab wurud hadis, sebab ada satu hadis saja yang membincangkan sebab wurud hadis ini. Okey, kita teruskan anak-anak. Sebab wurud hadis bagi tajuk hukuman zina, bab kedua, tingkatan 5, hukuman zina. Okey, kenapa hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW? Ialah ketika mana Rasulullah SAW berada di dalam masjid. Rasulullah berada di dalam masjid, seorang lelaki Muslim telah menemui Rasulullah SAW. Lelaki tersebut telah mengaku dia telah melakukan perbuatan zina, tetapi Rasulullah SAW tidak menghiraukannya. Okey, jadi watak dalam hadis ini, sebab urut hadis ini ialah seorang lelaki yang tidak diberitahu namanya. Okey, jadi seorang lelaki bertemu Rasulullah SAW di dalam masjid dan mengaku melakukan perbuatan zina. Namun Rasulullah SAW tidak menghiraukannya. Tetapi kemudian lelaki tersebut mengulang-ulangnya sebanyak 4 kali. Okey, Rasulullah mengulanginya sebanyak 4 kali. Okey. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada lelaki tersebut, adakah dia mempunyai penyakit gila? Manakala lelaki tersebut menafikannya bahawa dia tidak gila. Okey, kenapa 4 kali ya anak-anak yang dikasihi sekalian? Sebab kalau kita belajar dalam nak mensabitkan zina pun, dia mesti ada 4 orang saksi. Jadi lelaki ini mengaku melakukan perbuatan zina sebanyak 4 kali. Jadi Rasulullah bertanya kepadanya, adakah dia mempunyai sakit gila? Tetapi dia menafikannya. Okey, Rasulullah bertanya lagi, adakah dia telah berkahwin? Lalu lelaki tersebut menjawab bahawa dia telah berkahwin. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar lelaki tersebut direjam. Okey, begitulah jalan cerita sebab wurud hadis ini, sebab hadis ini diucapkan.
Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, jadi wataknya ialah seorang lelaki yang bertemu dengan Rasulullah. Jadi perkembangan ceritanya bertemu di dalam masjid, mengaku berzina sebanyak 4 kali. Kemudian Rasulullah mengaku berzina tu maksud dia ulang 4 kali pengakuannya. Kemudian Rasulullah bertanya adakah dia gila, dia menafikannya, dan Rasulullah bertanya dia sama ada dia telah berkahwin ataupun tidak. Dia mengaku dia telah berkahwin dan Rasulullah memerintahkan supaya lelaki tersebut direjam. Okay, sebagaimana yang kita ketahui, hukuman zina pada orang yang muhsan dengan ghairu muhsan adalah berbeza. Jadi itu sahaja anak-anak bukan asbabun nuzul. Sebab urut hadis sebab urut hadis tersebut. Jadi saya ingatkan sekali lagi, daripada 9 hadis yang kita pelajari, cuma ada satu sahaja yang membincangkan sebab urut hadis. Okey, setakat ini sahaja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu dalam video-video akan datang. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.